kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang kebatilan ajaran-ajaran selain daripada agama Islam. Bahkan dalam sehari 17 kali kita membaca ayat yang wajib untuk kita baca dalam salat. Kalau kita tak baca ayat tu, tak sah salat. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Bukan jalan, itulah jalan orang-orang yang an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang yang kau murka, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang kau murka ni, tuan-tuan dengar suara saya? Boleh? Okey. Jalan orang-orang yang kau murka ni ialah jalan, kata para ulama, ialah jalan orang yang mengetahui hakikat agama tetapi menuruti hawa nafsu sehingga menyeleweng. Sebab itu mereka memberi contoh. Maghdub ialah golongan golongan Yahudi yang mengetahui hakikat, yang mengetahui kehendak Allah, kehendak Nabi, tetapi mereka menjadi menyeleweng disebabkan oleh kerana inginkan habuan dunia. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang ingin kepada agama, yang ingin kepada kehendak, yang ingin kepada keredaan Tuhannya tetapi jahil, tidak ada ilmu. Maka mereka, sebahagian ulama mentafsir, memberi contoh, mereka ini adalah golongan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mencela golongan ahli kitab di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengkritik ajaran-ajaran orang-orang musyrikin, ya, di dalam Al-Quran. Jadi persoalan yang timbul, iaitu mereka kata, takkan kita nak kritik Islam? Tak boleh. Dalam Quran mengkritik ajaran kufur boleh. Maka kita katakan di sini ada garis halus yang membezakan di antara kritikan dan juga celaan ataupun istihza. Kerana kalau kita tengok di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencaci maki sembahan orang bukan Islam. Ini tuan-tuan biasa dengar, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan cela, kamu jangan kutuk sembahan-sembahan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah. Nanti mereka akan cela Allah. Maka dalam agama Islam ini, kritikan itu dibenarkan. Maka sebab itu kita akan tengok ada ayat-ayat Al-Quran yang suruh orang Islam ini berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdialoglah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terbaik. Kita melihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu, Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah umpamanya, ketika mengkritik orang-orang Kristian, menggunakan sebahagian daripada hujah mereka untuk mengkritik mereka. Kita tengok Al-Imamul Ghazali, Hujjatul Islam, juga berdialog dengan mereka. Al-Imam Syafi'i umpamanya berdialog dengan golongan yang anti hadis. Maka dialog tidak menjadi masalah selagi mana dialog itu diasaskan dengan atas dasar billati hiya ahsan, dengan adab, dengan akhlak yang baik. Sebab itu kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala apabila menyatakan kebatilan, ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajaran syirik, ajaran-ajaran ahli kitab yang menyeleweng, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan bahasa yang carutan. Allah Taala tak gunakan bahasa yang kesat. Allah menyatakan kebatilan akidah mereka. Allah menyatakan di mana salah mereka. Allah tidak menggunakan perkataan-perkataan yang orang kata apa, kotor, yang carutan di dalam Al-Quran. Maka begitulah sepatutnya yang digunakan oleh kita.